Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak meminta kepada korang semua, jangan lupa tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Dan lagi satu aku nak cakap, kemungkinan besar aku akan buat geng puaka membership ataupun geng pisang nama dia. So kepada korang semua geng puaka, ada tak yang kalau aku buat membership, korang nak support, korang nak join? Dan adalah beberapa kelebihan kalau korang join membership nanti. So aku nak korang memberikan pendapat korang, tinggalkan komen dekat bawah, patut tak Zaf buat membership apa semua tu, tanda sokongan korang kepada Zaf Channel. Pada malam ni guys, aku nak mulakan cerita kisah yang berlaku di Melaka kepada seorang makcik yang bernama Makcik Lijah. Apa yang berlaku kepada Makcik Lijah ni? Adakah kisah Makcik Lijah ni menyeramkan? Dan memang confirm lah, nama pun malam puaka. Kalau tak seram, takkan aku nak cerita. Tak nak lengah masa guys, kita teruskan dalam malam puaka. Bandaraya Melaka. Kalau kita sebut saja guys pasal Melaka, kita akan terus teringat sejarah. Sebab apa? Sebab nama pun Melaka, bandaraya bersejarah. 1511 di mana komunis menyerang, Portugis menyerang Melaka. Sebab apa aku cakap 1511? Sebab itu je lah yang budak-budak zaman aku ingat 1511 je. Yang lain sejarah semua dah lupa dah tak ingat kan. Dan yang paling famous adalah 5 beradik, iaitu adik-beradik Hang Tuah. Tetapi kita bukan nak cerita pasal sejarah Melaka, kita nak cerita pasal di Melaka ni lah terletaknya kampung, di mana kampung ni menjadi tempat tinggal Makcik Lijah bersama anak-anak dia. Dan Makcik Lijah ni kalau korang nak tahu, umur baru berusia 52 tahun dan dia merupakan seorang ibu tunggal yang terpaksa membesarkan 4 orang anak lelaki. Dan kalau kita bercakap pula pasal kehidupan ibu tunggal ni, bukanlah senang. Aku first kali nak respect kepada ibu-ibu tunggal yang bersusah payah membesarkan anak-anak mereka. Tak kisahlah ibu tunggal ke, bapa tunggal ke, sebab kehidupan untuk membesarkan anak-anak seorang diri terpaksa mencari rezeki lagilah payah. Dan itulah yang dihadapi oleh Makcik Lijah. Lagi-lagi pula anak dia, anak lelaki tau, semua 4 orang anak lelaki. Yang paling kecil berusia 17 tahun dan yang paling besar bernama Zul berusia 25 tahun. Tetapi walaupun anak-anak Makcik Lijah ni dah besar, semuanya malang sekali. Tak pandai sangat nak kerja. Sebab apa? Sebab terlalu dimanjakan oleh Makcik Lijah ni. Dan kelebihan Makcik Lijah ni pula, dia ni panjang akal, tahu je macam mana nak cari rezeki, macam mana nak besarkan anak dia. Dan kalau aku cakap pasal kehidupan Makcik Lijah ni, pada awalnya korang akan nampak Makcik Lijah ataupun Mak Lijah ni seorang mak yang bertanggungjawab. Tetapi bukanlah pasal mak yang bertanggungjawab membuatkan Makcik Lijah ni famous di kalangan penduduk-penduduk kampung, tetapi perangai yang pelik-pelik Makcik Lijah ni lah yang membuatkan seluruh penduduk kampung tu kenal siapakah Makcik Lijah yang bermulut puaka. Selepas Makcik Lijah berpisah dengan laki dia 20 tahun yang lepas, Makcik Lijah ni lah yang menyara kehidupan 4 anak lelaki dia. Dengan apa? Dengan berniaga kuih. Daripada pukul 4 pagi lagi, Makcik Lijah ni dah bangun dah buat kuih seri muka, cucur badak, apam balik, apa semualah, segala jenis kuih yang dia boleh buat untuk berniaga daripada rumah ke rumah. Dan kalau Makcik Lijah ni tak sihat, anak-anak lelaki dia lah yang akan membantu Makcik Lijah ni menguruskan perniagaan tu. Tetapi orang cakap tak ada lah mewah mana, cukuplah untuk menampung keluarga Makcik Lijah ni. Di samping Makcik Lijah ni meniaga dari kuih daripada rumah ke rumah tu, ada juga selingan. Selingan dia apa? Daripada perniagaan kuih ni lah dia boleh tahu hal rumah tangga orang, hal anak beranak orang. Orang cakap busy body. Semua benda nak tahu. Dan teruk tak teruknya perangai Makcik Lijah ni, korang namakan je apa yang tak pernah berlaku kat kampung tu. Anak orang dituduh anak luar nikah disebabkan mulut siapa? Makcik Lijah. Perkahwinan cerai berai disebabkan siapa? Mulut Makcik Lijah juga.
ada tu sampaikan rumah tangga orang berantakan ataupun aku boleh cakap huru-hara. Disebabkan siapa? Disebabkan mulut Makcik Lijah ni. Orang cakap kerana mulut badan binasa. Makcik Lijah ni dia suka bergosip, membawang, dan yang paling teruk tidak cukup dengan membawang saja. Turut juga nak fitnah. Orang cakap kalau perangai tu paling teruk, itulah yang Makcik Lijah nak cuba capai. Keterukan Makcik Lijah ni tak boleh dikawal lalu. Orang kampung semua dah tahu dah. Sebab itulah orang kampung malas nak layan Makcik Lijah ni. Tetapi walaupun mulut Makcik Lijah ni puaka, Makcik Lijah ni adalah seorang kawan baik yang merupakan jiran Makcik Lijah ni juga, bernama Mak Rubiah. Mak Rubiah ni merupakan seorang peniaga kedai tom yam ataupun kedai masakan Thailand lah. Dan kedai masakan Thailand tu dah beroperasi selama 15 tahun. Dan Makcik Rubiah ni tidak mempunyai seorang anak, hanya berpasangan dengan laki dia sahaja. Itu je lah, Makcik Rubiah ni tak ada rezeki. Makcik Rubiah ni pun aku boleh cakap sama-sama naik juga dengan Makcik Lijah ni. Cumanya Makcik Rubiah ni tak ada lah seteruk Makcik Lijah ni, mulut puaka, siap fitnah orang apa semua. Makcik Rubiah ni hanya menjadi pendengar yang setia. Setiap kali ada gosip ke apa, Makcik Rubiah ni lah yang akan melayan Makcik Lijah ni. Duduk dekat tangga rumah tu, ada pernah tu sekali tu guys, Makcik Lijah ni baru terdengar yang ada anak seseorang perempuan mengandung. Lepas tu dia terus cakap kat Makcik Rubiah, kau tahu tak Senah tu, anak dia Jamilah tu mengandung, kau tahu tak? Makcik Rubiah ni pun, iya ke Lijah oi, mengandung sebab apa? Aku dengar kan, itulah ada apa, bawa boyfriend masuk rumah apa semua kan, sedar-sedar mengandung kau. Itu mesti anak luar nikah lah tu. Terus bergosip, fitnah orang itu ini. Rupanya kisah sebenarnya Jamilah tu tak ada pun macam tu. Jamilah tu rupanya dah berkahwin dah pun. Sebab itulah ada anak. Cumanya Jamilah tu kahwin tidak diberitahu oleh keluarga. Lebih kurang macam tu lah. Tetapi walaupun teruk macam tu, Makcik Lijah ni tambah lagi teruk. Cakap anak luar nikah lah, perkahwinan tak sah lah apa semua. Terlalu busy body sehinggakan anak-anak dia, anak lelaki dia ni pun dah terikut perangai mak dia ni. Dikatakan adalah satu malam tu Makcik Lijah ni tengah lah lepak tengok TV bersama anak-anak lelaki dia lagi 4 orang ni. Tengah lepak tengok TV berborak dengan anak dia apa semua. Anak lelaki Makcik Lijah yang berusia 25 tahun yang nama Zul ni tadi tiba-tiba cakap kat Makcik Lijah, "Mak, macam mana ni mak perniagaan kita kan? Sampai bila yang kita nak berniaga kuih ni mak?" Lepas tu Makcik Lijah tanyalah Zul ni, "Kenapa? Engkau malu berniaga kuih ni?" Berniaga kuih ni lah yang menyara korang tau. Jangan nak macam-macam Dah kalau tak nak berniaga kuih nak buat apa? So Zul ni pun mencadangkan dekat Makcik Lijah ni. Zul ni cakap, "Mak, apa kata, alah mak kan kawan baik dengan Makcik Rubiah tu kan. Cubalah mak minta tolong dia sikit ke kan. Kalau kita boleh buka warung ke, kita boleh berniaga makanan macam dia. Mak tengok dia, maju je mak. Zul tengok kehidupan dia laki bini. Macam-macam dia beli mak. Kita ni rumah pun kadang-kadang kejap berlubang, kejap air masuk apa semua kan mak. Mak, cubalah mak minta tolong Aunty Rubiah." Selepas diberi cadangan oleh anak dia ni, Makcik Lijah pun dah mula terfikir dah. Engkau ni kan tak sia-sia. Dalam bodoh ada pandai juga engkau ni kan. Panjang akal kau ni. Betul juga. Rubiah ni pun. Mulalah Makcik Lijah. Mak pun tak faham kadang. Mak Rubiah ni tau. Dah cakap kawan baik kan. Kadang-kadang dia tu kedekut juga tu. Alah, bukan mak tak tahu kan. Kalau nak bantu kita, cubalah bantu tu ikhlas sikit. Tengok macam mak ikhlas je bantu orang apa semua kan. Tak apalah, nantilah esok ke apa mak minta lah tolong dia kan. Lalu dipersetujui oleh Makcik Lijah ni. Dan keesokan harinya bermulalah perbualan di antara Makcik Lijah dan juga Aunty Rubiah ni. Makcik Lijah nak minta tolong Aunty Rubiah ni, tolong dia buka kedai, tolong dia majukan satu kedai makan. Sebab Makcik Lijah ni tengok, Rubiah, kedai makan kau, kedai tom yam kau dah 15 tahun. Ramai betul orang pergi makan kan. Aku ni dah lama dah nak berniaga. Tapi yelah orang cakap tak ada modal kan. Rubiah, engkau ni bantulah aku sikit kan. Aku bukan nak banyak pun. Alah, kasihlah aku duit pendahuluan untuk aku start bisnes. At least aku dapat buka warung, dapat berniaga kan. Dan betapa baik hatinya Aunty Rubiah ni tolong juga Makcik Lijah ni. Aunty Rubiah cakap, Lijah, ya Allah, aku happy sebenarnya. Sebab sebelum
ni, aku banyak kali borak dengan laki aku. Lijah tu kalau masak, sedapnya lah kan. Engkau dah lah pandai masak Lijah, woi. Asam pedas, masak lemak cili api. Aku pun ada juga nak tengok kau ada satu bisnes. Boleh lah, aku support lah kau kan. Tak apa, duit awal-awal ni aku kasih. Janji kau boleh buka satu kedai makan kan, nasi berlauk ke apa, kau berniaga lah. Dan apabila Makcik Lijah dengar macam tu, happy lah dia. Makcik Lijah ni pun talam dua muka juga. Allahu Akbar Rubiah. Ya Allah. Inilah orang cakap kawan sehati sejiwa, kawan hingga ke jannah orang cakap. Tiba mat. Dan sejak daripada perbualan itulah bermulalah Makcik Rubiah ni tolong perniagaan ataupun tolong untuk Makcik Lijah ni membuka satu warung kecil menjual nasi berlauk. Sejak daripada perbualan itulah Makcik Lijah ni dah mula ada satu warung yang jual nasi berlauk. Masakan-masakan Makcik Lijah ni aku boleh cakap boleh tahan sedap. Itu dipersetujui oleh penduduk kampung sebab setiap kali ada majlis kahwin-kahwin ke apa, Makcik Lijah ni lah yang akan memasak untuk kenduri kahwin tu. Dan penduduk kampung semua memang suka masakan Makcik Lijah ni. Yang diorang tak suka mulut Makcik Lijah, perangai Makcik Lijah yang suka membebel, yang suka membawang, yang ambil tawal orang. Itu je penduduk kampung tak suka. Sebaik saja Makcik Lijah dah mula buka warung makanan berlauk tu, tak perlulah dah nak beranak dia bangun awal pagi, dah tak perlulah dah nak daripada rumah ke rumah jual kuih apa semua, dah tak perlu. Yang perlunya tolong mak dia orang untuk majukan perniagaan ni. Tetapi adatlah dalam berniaga, ada pasang surut, tak adalah bisnes ni terus-terus mula dah maju, dan itu telah menyebabkan perasaan iri hati, perasaan busuk hati, hasutan syaitan tu dah mula dah menguasai diri Makcik Lijah ni. Disebabkan dah hampir 6 bulan dia berniaga warung nasi campur tu, tidaklah semaju Makcik Rubiah tu. Dia dah mula dah membeza-bezakan perniagaan dia. Dia pernah cakap dekat anak-anak lelaki dia, Makcik Lijah ni cakap, aku geram betul lah, aku tak faham lah. Lepas tu Zul tanya mak dia, kenapa mak? Tak adalah, kita dah 6 bulan tau. Kau tengok bulan lepas, orang datang tak datang, orang datang tak datang. Mak tengok apa, Makcik Rubiah kau tu okey je bisnes dia. Bisnes kita ni macam mana kan? Lepas tu Zul ni pun, anak lelaki dia, patut meredakan perasaan mak dia. Tak juga, campak api lagi. Zul ni cakap, mak, itulah Zul dah lama dah nak cakap kat mak. Pelik lah Zul, macam mana Makcik Rubiah tu? Yelah, kita tahulah dia dah berniaga lama kan. Tetapi mak tengok dia, minggu lepas Zul nampak mak, dia beli peti ais baru. Bila Makcik Lijah dengar anak dia cakap macam tu, peti ais baru? Buang hajar betul. Kita dah 6 bulan bisnes ni, jangan cakap peti ais. Apa, sofa semua mak tak mampu nak beli lagi tau, nak menyara korang ni. Amboi, ini mesti ada sesuatu yang dia tak bagi tahu mak ni. Geram pula mak kan. Itulah mak dah pesan dah dulu, kalau kita nak tolong orang ni biar ikhlas. Anti Rubiah tu, walaupun dia tolong kita, mak rasa tak ikhlas. Sebab itulah bisnes macam ni. Tak apa, esok mak pergi jumpa dia. Mak geram betul lah, peti ais baru selepas dah berborak dengan anak dia macam tu, disebabkan dengan perasaan marah dan tak puas hati tu, keesokan harinya Makcik Lijah ni pergi juga berjumpa dengan Mak Rubiah ni. Makcik Lijah ni pun menceritakanlah kesusahan dia sepanjang 6 bulan ni berniaga nasi campur. Kadang-kadang laku, kadang-kadang tak. Makcik Lijah ni cakaplah dekat Rubiah ni, Rubiah, aku bukanlah nak membeza-bezakan bisnes kau dengan bisnes aku kan, tapi aku tengok perniagaan kau makin maju je. Aku tengok kehidupan kau pun makin senang apa semua. Tapi aku anak beranak ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi kan. Cubalah kau bagi tahu, kau ada rahsia dengan aku apa-apa ke? Lalu apabila dah dengar bebelan Makcik Lijah macam tu, Mak Rubiah ni pun cakap lah, Lijah ya Allah, inilah adat berniaga mangkuk Makcik Rubiah ni pun geram kat Mak Lijah ni kan. Asyik komplain je. Dia pun cakap lah, Lijah, aku tak ada
adalah nak rahsia apa-apa. Biasalah tu kita ni dalam berniaga, adatlah pasang surut, kadang-kadang laku, kadang-kadang tak. Aku pun sama, Lijah. Bisnes aku tu, kau nampak je macam tu. Kadang-kadang ada je yang makan tak bayar, yang makan lari apa semua. Tetapi kita ni kena tawakal. Kita ni mampu usaha. Kita minta kepada Allah supaya murah rezeki apa semua kan. Tak adalah, aku tak ada rahsia apa-apalah. Dan Lijah pun terus mood dia sebab dia dah marah, dia dah bengkak. Terus cakap kat makcik Rubiah tu, dah tak ada sopan-sopan dah. Rubiah, engkau ni nak mengajar aku pula Aku ni nak minta tolong kau. Mana dah tahu kau ada rahsia apa-apa. Bukannya kau ceramah aku pula. Alah, tahulah. Aku ni kenang budi kau tolong aku bisnes. Tetapi bisnes aku tak selaku bisnes kau. Aku tahulah mesti ada sesuatu ni yang kau sorok. Tak apa, kau siap kau. Aku geram betul lah macam ni. Tolonglah aku. Aku berniaga membanting tulang apa semua. Engkau senang-senang je. Anak aku pun cakap kau beli peti ais baru kan. Kau siap lah Rubiah. Aku geram betul lah. Dah lah aku nak balik lah macam ni. Buang masa lah borak dengan kau. Lalu makcik Lijah pun terus berlalu pergi. Mak Rubiah dah tak tahu nak cakap apa. Hanya mampu menggelengkan kepala. Tengok kawan baik dia tu berperangai teruk macam tu. Ya Allah, makcik Rubiah ni dalam hati dia, kenapalah Lijah weh. Penduduk kampung dah benci kau. Sekarang ni kau nak buat aku pula benci kau. Aku rasa betul lah. Patutlah orang tak suka kau. Kau ni bukan muka je buruk. Perangai hati pun buruk juga. Geram betul lah. Disebabkan perasaan tidak puas hati di antara Lijah dan Rubiah ni, tak terhenti dekat situ je guys. Macam aku cakap, makcik Lijah korang ni memang hati busuk gila. Sebabkan dia dah sakit hati selepas perniagaan dia tak berapa maju dan bisnes mak Rubiah tu makin lama makin maju, makin lama makin maju. Dia sanggup berjumpa dukun, berjumpa bomoh untuk meminta pertolongan daripada Tok Moh. Korang boleh tak semata-mata untuk bersaing dengan kawan baik dia sendiri yang membantu dia sejak awal lagi untuk memulakan perniagaan. Makcik Lijah ni siap cakap kat bomoh tu, Tok, tolonglah saya Tok. Saya ni berniaga kedai makan. Kawan saya yang tolong tapi bisnes dia maju betul. Bisnes saya nak tak nak je. Padahal kita orang masak, saya masak punyalah sedap. Saya rasa Tok, kawan baik saya tu dah buat macam-macam lah dekat saya. Silap-silap dia dah sihir saya Tok. Dan macam biasalah Tok bomoh kan, 2 kali 5 je macam Mak Lijah ni. Tok bomoh ni pun sambil tu menunduk-nunduk kepala. Terus cakap kat Makcik Lijah, betul, kawan baik kamu tu bukannya baik sangat tu. Dia ada, betul saya dah check lah dengan jin saya tadi. Dia ada buat kamu ni. Dia pun sihir kamu. Bisnes kamu bukan tak maju, tetapi dia dah tutup dah bisnes kamu. Tak apa, kalau kamu nak, saya boleh tawarkan satu offer. Ada offer Mat, Tok Bomoh ada offer kan. Saya boleh tawarkan, apa kata saya buat satu ilmu supaya orang tak nampak kedai dia. Macam mana? Happy lah Makcik Lijah apabila Tok Bomoh cakap macam tu. Dia terus cakap, boleh ke Tok macam tu? Baguslah Tok. Saya geram betul lah dengan dia tu. Bisnes dia tu ramai betul orang datang. Padahal masak tu, alah boleh-boleh je lah. Saya dulu pun biasa kat makan kedai dia kan. Tak adalah sedap mana. Bolehlah Tok. Kalau Tok boleh tutup terus biar orang tak nampak kedai dia, tutup. Cumanya Tok, saya ni, kedai saya. Tok ni asyik fokus ke dia je, kedai saya ni. Macam mana nak maju? Lalu Tok Bomoh tu pun cakap, Lijah, sabar. Sabar Lijah. Aku tak habis cakap lagi. Macam ni, selepas aku tutup kedai dia tu, aku akan kasih kau satu ilmu di mana setiap kali orang datang ke kedai kamu untuk makan, orang akan termimpi-mimpi. Setiap masakan kamu akan menjadi sedap. Cumanya adalah beberapa syarat yang kamu kena ikut kalau kamu nak bisnes kamu tu maju. Dan Lijah ni disebabkan perasaan yang memang dia nak sangat kedai dia tu maju, dia tak fikir panjang, dia terus bersetuju dengan pelawaan Tok Bomoh tu. Lalu Lijah pun tanya Tok Bomoh tu, tak kisahlah Tok, apa pun saya sanggup Tok. Nak bermalam kat sini pun saya sanggup. Janji yang penting saya nak bisnes saya tu, anak beranak saya hidup senang macam Rubiah
Lijah tu. Kalau boleh nak lagi senang macam tu. Apa syaratnya Tok? Lalu Tok Bomoh tu pun ajarlah Makcik Lijah macam mana nak buat setiap masakan dia tu bertambah sedap. Dan kalau korang nak tahu, amalan yang Tok Bomoh ni suruh Mak Lijah ni buat, teramat menggelikan. Tok Bomoh ni ada memberi satu kertas yang ditulis beberapa potongan ayat sihir. Dan Makcik Lijah ni, apa yang dia kena buat dengan ayat tu? Tok Bomoh ni suruh setiap kali selepas dia masak lauk pauk apa semua, dia perlulah membaca mantra yang telah diberikan oleh Tok Bomoh tu. Dan bukan itu saja guys, selepas habis dia membaca mantra tu, Makcik Lijah ni kenalah meludah di dalam setiap lauk yang dia dah masak supaya ilmu sihir tu menjadi. Dan setiap kali kalau orang makan dekat kedai dia, makan tom yum ke, makan asam pedas ke apa, orang akan teringat-ingat, termimpi-mimpi disebabkan telah disihir oleh Makcik Lijah tu. Dan itulah yang dilakukan oleh Makcik Lijah. Dan memang betul guys, walaupun perkara tu syirik, perkara tu teramat teruk, perniagaan Makcik Lijah semakin maju, bertambah maju. Perniagaan Mak Rubiah tu pula yang mula merudum ke bawah. Dan disebabkan perniagaan Makcik Lijah ni dah majulah, Makcik Lijah ni berbaik balik dengan Mak Rubiah ni. Baik balik pun bukan sebab apa guys, sebab dia nak menunjuk sebenarnya. Ada satu hari tu, Mak Lijah ni pergi dekat Mak Rubiah ni yang tengah kusut, aduh bisnes dah tak maju kan. Mak Lijah ni terus cakap, Rubiah macam mana? Kenapa ni serabut je aku tengok, bisnes kau okey? Maju ke? Mak Rubiah terus cakap, Allahu Akbar, aku tak tahulah. Kemungkinan ini dugaan yang Allah nak kasih kat aku lah Lijah. Bisnes aku sejak beberapa bulan ni tak berapa maju lah kan. Aku tak tahulah, aku dengan laki aku dah pening dah ni. Lalu Makcik Lijah ni tak ada pun nak tunjukkan raut wajah yang bersedih macam Makcik Rubiah bersimpati ke apa. Tak ada. Makcik Lijah ni terus cakap, alah biasalah tu. Engkau pun cakap kat aku dulu adat kan. Alah biasalah. Daripada engkau serabut-serabut macam ni, jomlah pergi kat rumah aku kan. Aku baru je beli tu Sekejap kan ada orang nak hantar peti ais 3 tingkat kau. Jomlah pergi rumah aku kan. Dia offer batu api. Orang cakap bakar lagi perasaan Makcik Rubiah ni. Dan Makcik Rubiah pun tak apalah, kawan baik dia minta tolong, okey tolonglah. Sebab Makcik Rubiah ni, macam aku cakap lah, dia taklah sebusuk hati dia macam Mak Lijah ni. Mak Rubiah ni layankan je. Lepas tu minggu depan pula sofa baru pula. Perbuatan yang sama kat Makcik Lijah ni. Dia nak juga bagi tahu Mak Rubiah ni, Rubiah aku ni ada orang nak hantar sofa baru. Biasalah, aku anak beranak ramai kan. Sofa yang lama tu kecil, ni baru. Baru ni. Ni kalau nak test jomlah mai rumah. Siap ajak mai, kurang ajar betul kan. Mak Rubiah ni pun baik-baik pun dalam hati dia, kalau aku dah lempang kau ni Lijah menunjuk betul. Nampak sangat kau punya nak menunjuk tu kan. Dan itulah perbuatan Makcik Lijah mengenakan sihir di setiap masakan dia selama bertahun-tahun. Dan Makcik Lijah ni tak ada langsung rasa nak insaf ke apa. Disebabkan apa? Sebab anak-anak dia tak tahu yang Makcik Lijah ni pergi berjumpa Bomoh, sanggup bersihir untuk memajukan bisnes dia guys. Selama bertahun-tahun Makcik Lijah ni mengamalkan ilmu sihir dia, meludah di setiap lauk yang dia masak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan daripada sumber yang haram tu. Terjadilah satu kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Mak Lijah ni sendiri. Ada satu hari tu seperti biasa, Mak Lijah ni telah pun siap masak 15 jenis lauk, pelbagai jenis apa semua untuk dibawa ke warung untuk berniaga pada petang tu. Anak-anak dia yang lagi 4 orang ni dah tak ada dekat rumah. Dia orang dah bersiap dah dekat warung. Time tu lah nak susun meja, nak kemas-kemas lah. So Mak Lijah berseorang di dapur dekat rumah dia ni. Sementara Mak Lijah ni tengah sakan ingin menyihir setiap lauk, 15 jenis lauk yang dia dah masak tu. Dia baca mantra je, dia ludah. Baca je ludah, baca je ludah. Hingga kan sampailah 3 hidangan yang terakhir dia nak buat benda yang sama. Disebabkan terlalu banyak step yang dia kena buat, 15 kali dia nak kena ludah. Jadilah satu kejadian di mana sewaktu dia nak meludah tu, tiba-tiba dia tertelan air liur dia sendiri. Seolah-olah dia tidak boleh bernafas, seolah-olah tercekik. Lalu dia pun cubalah Allah macam tu, dah tak sedarkan diri, dah tak boleh bernafas. Mak Lijah pun
pam, jatuh tersembam dekat area dapur tu. Kepala dia terhentak dekat simen. Disebabkan anak-anak dia tak ada dekat rumah pada masa tu, tak ada siapalah yang menolong makcik Lijah ni. So selepas 1 jam setengah anak dia menunggu dekat warung tu, tetapi kehadiran mak dia tak muncul-muncul untuk bawa lauk untuk berniaga, anak-anak dia dah mula risau dah. Especially yang umur 25 tahun ni, si Zul ni dah mula risau dah. Dia tanya adik-beradik dia yang lain, "Weh, mana mak selalunya dah sampai dah. Ini dah sejam lebih kita tunggu kan?" Diorang dah mula risau. Lalu si Zul ni pun meminta diri untuk tengok kalau apa-apa jadi kat rumah ke apa. So abang dia, si Zul ni pun baliklah ke rumah untuk tengok mak Lijah, mak diorang ni apa jadi apa semua kan. Alangkah terkejutnya si Zul ni apabila dia mendapati mak Lijah ni terbujur kaku terbaring dekat area dapur tu. Terus dia cepat-cepat pergi kat mak dia, tetapi Allah lebih menyayangi mak Lijah. Mak Lijah tidak bernyawa lagi, terbaring kaku, telah meninggal dunia. Lalu itu telah menyebabkan anak-anak diorang terkejut dan menangis, tidak boleh terima yang diorang dah kehilangan seorang mak. Zul ni menangis, "Mak, jangan tinggal Zul, mak. Mak, jangan mak. Macam mana kita orang nak hidup?" Meronta-ronta lah diorang. Lalu dah tak tahu dah nak panggil siapa. Si Zul ni cepat-cepatlah pergi dekat rumah Mak Rubiah yang merupakan kawan baik kepada mak dia. Minta tolong Mak Rubiah, "Macam mana ni? Mak saya baru meninggal dunia macam ni." Mak Rubiah terkejut. Allahu Akbar. Ya Allah, apalah nasib korang ni. Jom. So, diorang pun pergilah ke rumah Mak Lijah ni. Tengok keadaan Mak Lijah dah terbaring dah macam tu kan. So, diorang pun angkat Mak Lijah ni bawa ke ruang tamu apa semua. Dan diorang pun mulalah memikirkan macam mana, apa yang patut diorang buat. Macam mana nak uruskan jenazah Mak Lijah ni. Disebabkan perangai Mak Lijah yang suka membawang, yang suka busuk hati, hianat orang, fitnah orang sana sini, Mak Rubiah ni dah tahu dah tak ramai penduduk kampung yang nak tolong uruskan jenazah Mak Lijah ni. Agak-agak penduduk kampung lagi happy dengar Mak Lijah dah tak ada. At least tak adalah porak-peranda, tak adalah rosak dah rumah tangga orang. Dikarenakan pun boleh, disebabkan oleh Mak Lijah ni punya mulut. Lalu Mak Rubiah pun cakaplah dekat anak-anak dia yang 4 orang ni, "Macam manilah korang. Tak apalah, nasib baiklah Mak Rubiah ni ada kan. Tak apa, korang janganlah risau." Kejap kang, Mak Rubiah pergi dekat rumah si Husin dengan Wak Long tu, minta tolong diorang. Sebab diorang dah memang buat urusan jenazah ni. Mak Rubiah mintalah tolong. Nak harapkan korang 4 orang ni, kesiannya lah kan. Mak korang tak ada ajak korang apa benda-benda yang elok macam ni kan. Dah terkontang-kanting tak tahu nak buat apa. Tak apalah, jangan menangis. Sekarang ni korang bacalah, sedekahkanlah Yasin ke apa dekat mak korang ni. Redha, mak korang ni dah tak ada. Cumanya Mak Rubiah naklah pesan dekat Zul dan adik-beradik kau ni. Sempat juga Ahmad nak ceramah time tu. Dah mak baru meninggal, nak juga Mak Rubiah ni ceramah. Apalah, Mak Rubiah ni sempat juga cakap kat Zul ni, "Kalau boleh, sebabkan korang ni, mak korang dah tak ada ni, kalau boleh tolonglah ya Zul, janganlah perangai macam mak korang ni. Kalau boleh tu janganlah membawa-bawa mulut macam tu kan. Ubah-ubahlah sikap tu." Sekarang ni tak apalah, Mak Rubiah pergi dekat rumah Husin dan Wak Long tu. Nanti Mak Rubiah panggil supaya dia datang untuk uruskan jenazah Mak Lijah yang dah pun meninggal dunia, guys. Siapakah Husin dan Wak Long ni? Husin dan Wak Long ni merupakan 2 adik-beradik yang bekerja sebagai pengurus jenazah yang diwarisi sejak turun-temurun daripada arwah bapa diorang. Sebab itulah Mak Rubiah memanggil diorang berdua ni untuk menolong menguruskan jenazah Mak Lijah tu. Pada masa ni penduduk kampung tak adalah ramai, dalam 10-15 orang dah mula memenuhi kawasan rumah Mak Lijah selepas diorang dapat tahu yang Mak Lijah dah meninggal dunia. Lalu pada masa tu pun Husin dan Wak Long ni pun datanglah ke rumah Mak Lijah ni. Lalu berboraklah Husin dan Wak Long ni dengan anak-anak lelaki Mak Lijah ni. Wak Long ni yang paling tua, dia merupakan abang kepada Husin yang berumur 35 tahun. Husin pada masa tu umur 29 tahun. Wak Long ni cakaplah dekat anak lelaki Mak Lijah ni, "Macam ni lah korang. Mak korang ni tak boleh ni, kita tak boleh uruskan dia macam ni, nak mandi jenazah, nak kafan kan apa semua.
semua, susah nak buat macam ni. Sekarang ni aku dah bawa pengusung ni. Apa kata korang ni 4 orang, inilah jasa yang korang nak tolong mak korang ni. Korang angkat dia, ni bawa pergi rumah aku. Korang tahu kan rumah aku kat belakang ni je. Jom kita ramai-ramai bawa mak korang ni pergi kat rumah aku. Senang, dekat situ dah ada dah semua peralatan, siap dah untuk uruskan jenazah mak korang ni. Lalu sewaktu diorang nak angkat tu lah berlaku sesuatu yang pelik guys. Inilah orang cakap balasan Tuhan yang pertama. Sewaktu 4 anak lelaki Mak Lijah ni ingin mengusung ataupun mengangkat jenazah Mak Lijah ni, tiba-tiba anak Mak Lijah yang paling kecil yang berusia 17 tahun bernama Ali ni tiba-tiba bersuara. Dan pada masa tu disebabkan dah terlalu sedih, disebabkan penat agaknya, dia tak perasan yang apabila dia bercakap tu rupanya boleh didengari oleh penduduk kampung yang datang tu. Tiba-tiba terpacul daripada mulut Ali ni cakap dekat adik-beradik dia, abang, ya Allah bang, kenapa bang jenazah mak ni berat bang, ya Allah, macam angkat batu bang. Lalu dipersetujui oleh anak-anak Mak Lijah yang lain ni. Abang dia pun cakap dekat si Ali ni, betul lah, arwah mak ni berat ni, tak larat ni kita nak angkat 4 orang ni. Lalu diorang pun meminta tolong penduduk kampung yang lain, tolonglah angkat mak diorang, termasuklah Husin dan juga Wak Long ni. Dan dalam hati si Wak Long ni, ya Allah, memang betul cakap anak-anak diorang ni. Jenazah Mak Lijah ni, na'udzubillah, dah angkat lebih kurang 10 orang pun tetap terasa berat. Lalu sebabkan ilmu di dada tu dah ada, Wak Long pun bacalah beberapa potongan ayat Al-Quran, meminta kepada Allah supaya memudahkan urusan diorang. Dan sebaik saja sampai di rumah Wak Long dan juga Husin ni, diorang pun memandikan, mengkafankan Mak Lijah ni, menguruskan apa yang boleh. Lalu ingin dibawa ke kubur. Dan sewaktu nak bawa ke kubur ni lah balasan Tuhan yang kedua yang dihadapi oleh mereka telah pun berlaku. Waktu jenazah nak mula masuk dalam van, anak-anak Mak Lijah yang 4 orang ni duduk kat belakang van, Husin dengan Wak Long yang memandu van tu, sewaktu nak bergerak daripada rumah si Husin ni untuk pergi ke tanah perkuburan, dalam perjalanan tu tiba-tiba van diorang bising gila bunyi. Bising sehinggakan Husin ni tegur Wak Long ni, bang, apa van ni teruk sangat bang? Abang tak servis ke? Wak Long ni pun cakap lah kat Husin, tak servis apanya? Okey je, kan minggu lepas kita uruskan jenazah Pak Samad tu, kan guna van yang sama, okey je, abang tak tahulah. Husin ni penakut, dia tak macam abang dia, walaupun dia dah biasa adik-beradik uruskan jenazah orang apa semua, dia tak macam Wak Long yang agak berani. Husin ni terus cakap dekat Wak Long ni, bang, saya dah rasa lain macam dah ni bang, biar betul bang, abang dah tekan minyak habis ke? Wak Long pun cakap lah kat Husin, dah, aku dah tekan dah ni, kan nanti kalau aku tekan lagi berlobang van ni, dah habis dah ni. Tapi kenapa meter tak naik bang? Husin ni cakap kan. Lalu ditenangkan oleh abang dia Wak Long ni. Wak Long terus cakap, Husin, kau tak payahlah takut. Kalau kau takut, aku pun takut. Sekarang ni arwah ayah dah ajar kan, kalau ada apa-apa masalah, kita berdoa, minta tolong kepada Allah. Kau bacalah ayat kursi 3 kul apa semua, lepas tu kau doa sikit supaya perjalanan kita ni lancar. Lalu itulah yang dilakukan oleh Husin. Husin ni pun berdoa lah dalam van tu, walaupun terketar-ketar tangan dia, doa lah juga ikut cakap abang dia ni kan. Dan Alhamdulillah, selepas diorang dah baca semua tu, minta pertolongan daripada Allah, barulah van tu bergerak macam biasa. Tak ada dah bunyi kuat macam tu, dah tak ada dah. Dan dalam 15 minit sampailah diorang di tanah perkuburan. Pada masa ni, kalau korang nak tahu, dah dekat pukul 9 malam dah. Sebab Mak Lijah ni meninggal dunia pada lewat petang macam tu tau. Sebab diorang ni buka perniagaan diorang petang hingga ke malam. Sebab itulah Mak Lijah ni susah betul nak uruskan dia. Dah tengah malam ni lah barulah orang nak gali kubur apa semua. Dan disebabkan Mak Lijah ni tinggal di kawasan perkuburan dekat area kampung macam tu, diorang tak ada lah backhoe apa semua. Tanah perkuburan pun kecil-kecil. Jadi terpaksalah guna cara lama, cangkul, untuk menggali kubur Mak Lijah tu. Sebaik saja van jenazah sampai, tanah kubur tu baru digali setengah, lebih kurang at least dalam setengah jam macam tu, barulah siap untuk
kebumikan Mak Lijah ni. So Husin dengan Wak Long ni pun keluarlah daripada van tu. Anak-anak Mak Lijah ni duduk dekat belakang van, meratapi mak diorang tu menangis-nangis. Lalu sementara diorang nak tunggu penduduk kampung ni settle gali kubur ni, Husin pun berborak lah dengan Wak Long dekat depan van. Diorang duduk menyandar kat depan van tu. Husin pun cakap lah, "Bang, ya Allah bang, macam-macam bang dugaan. Allah, hai, apalah. Husin harap dah tak ada apalah yang jadi kan." Wak Long pun cakap, "Sin, tak apa Sin, kan ini bukan pertama kali kau ni. Yang penting kita tak elok cakap benda yang bukan-bukan. Sekarang ni yang pentingnya kita nak biar Mak Lijah ni kita dapat selesaikan jenazah dia secara elok kan. Kau tengok anak-anak dia tu daripada tadi menangis. Hey, kau jangan jadi macam dia orang." Lepas tu Husin ni pun cakap, "Tak ada lah bang. Itulah, saya pun tengok anak-anak dia 4 orang ni. Hey, kesian lah bang kan. Patutnya cubalah bersabar, berdoa untuk mak diorang. Ini menangis terisak-isak. Saya tak faham lah." Sewaktu diorang tengah borak antara Husin dengan Wak Long ni, dekat tanah perkuburan tu, dekat tepi-tepi tu, ada pokok kekabu. Dia ada satu batang pokok kekabu yang tinggi, yang besar, yang memang lebat. Dan sebelah pokok kekabu tu ada lagi satu pokok kekabu. Tetapi pokok kekabu tu dah tinggal ranting je. Dah mati lah orang cakap. Dah tak ada apa dah. So tengah berborak tu, Wak Long ni pun pandanglah si Husin ni. Sambil tu dia pandang pokok kekabu kat sebelah si Husin ni kan. Tengah macam tu, tiba-tiba Wak Long ni terus, waktu dia pandang kat bahagian atas pokok kekabu tu, "Astaghfirullahalazim." Dan sewaktu reaksi si Wak Long tu macam tu, Husin ni perasan. Husin ni terus, "Astaghfirullahalazim. Abang, apa abang tiba-tiba mengucap ni bang?" Wak Long pun terus, "Astaghfirullahalazim Sin. Kat pokok sana Sin." Husin ni dah memang penakut. Husin ni pun tanya lagi sekali kat Wak Long ni, "Bang, apa bang kat pokok? Cuba kau pandang Sin." Wak Long bagi tahu si Husin kan, "Cuba kau pandang pokok tu Sin." Husin pun memalingkan kepala dia dekat pokok tu. "Kenapa bang? Tak ada apa pun." "Husin, bukan dekat bawah. Pandang atas Sin, atas." Dan Husin pun lagi sekali dia pandang pokok kekabu tu seperti yang diarahkan oleh Wak Long ni, dia pandang ke atas. Dan sebaik saja dia pandang ke atas, dia paling balik ke Wak Long. "Bang, kenapa bang? Tak ada apa pun." Dan Wak Long pun tegur dia lagi sekali, "Sin, ya Allah, kan arwah ayah dah ajar. Janganlah tengok pakai mata biasa Sin. Pakai mata hati. Cubalah pandang ke atas tu Sin." Dan pada masa ni Husin macam faham tak faham cakap si Wak Long ni. Husin ni tegur lagi sekali abang dia. "Mata hati Dia pun pandang pokok tu, mata hati. Dia pandang. Dia terus pandang balik kat Wak Long. "Bang." Time ni Wak Long dah cakap lah, "Sin, nampak tak Sin?" "Tak nampak bang, tak nampak." Masa ni Wak Long terus, "Astaghfirullahalazim. Macam ni lah Sin, kau bacalah 3 kul. Lepas tu kau cuba pandang lagi sekali." "Ya Allah Sin, aku takut Sin." Sebaik saja dengar arahan daripada Wak Long merupakan abang dia tu, Husin ni pun bacalah ayat 3 kul. Lepas dah baca ayat 3 kul, untuk terakhir kali dia pandang ke arah pokok kekabu yang dah mati tu. Dan sebaik saja dia pandang untuk kali yang terakhir ni, si Husin pula tiba-tiba, "Astaghfirullahalazim. Bang, ya Allah bang, dah nampak bang." Terus abang dia, "Dah nampak kan Sin? Allah, hai, apalah Mak Lijah buat kat atas tu." Korang boleh. Tiba-tiba Wak Long cakap, "Apalah Mak Lijah buat kat atas pokok tu." Dan Husin pun pada masa ni dah teramat takut dah menggeletar dah. Dia terus peluk abang dia, "Ya Allah bang. Bang, macam mana Mak Lijah boleh ada atas pokok bang?" Disebabkan terlalu takut dua adik-beradik ni, diorang pun terus tutup mata, bacalah apa yang diorang tahu. Dan Wak Long ni pun cepat-cepat pergi dekat penggali kubur yang tengah gali kubur ni, cakaplah dekat diorang, "Lambat lagi ke? Cepat sikit boleh tak? Jenazah tak elok ni lama-lama kan." Dan selepas sahaja dalam 20 minit, 30 minit macam tu, jam pun dah nak pukul 11 malam, barulah diorang berjaya kebumikan jenazah Mak Lijah ni. Sebaik saja dah kebumi apa semua, alhamdulillah, cepat-cepat si Husin dan Wak Long ni masuk dalam van jenazah bersama anak-anak Mak Lijah ni untuk hantar diorang pulang ke rumah. Dalam perjalanan tu, Husin sempat tanya abang dia, Bang, kenapa kita nampak apa yang kita nampak tadi bang?" Kan Husin
dah mengadu kat abang dia sebab dia terasa teramat takut pada masa tu. Tetapi Wak Long ni cakaplah dekat Husin, sekarang ni Sin, time macam ni tak payahlah dah cakap. Kita doa je lah. Aku rasa Mak Lijah tu dia nak tengok diri dia kena ku bumi. Sebab itulah dia tiba-tiba ada atas pokok kan. Sekarang ni tak apalah Sin. Aku pun tak nampak ni Mak Lijah ada ke tak ni. Aku harap dia tak ikutlah kita balik. Dan perjalanan pun diteruskan selepas dah hantar 4 anak Makcik Lijah ni balik ke rumah. Husin dan Wak Long ni pun pulanglah ke rumah diorang. Sebaik saja masuk ke dalam rumah, Husin ni terus ditegur oleh Wak Long ni. Wak Long cakap kat Husin, Husin, kita tadi dah terkena dah ni. Sekarang ni macam biasa, kau pergi mandi. Kau jangan tak mandi, kau pergi mandi. Kau pergi mandi, bersihkan diri apa semua. Kalau tak, pisang. Kan nanti ada benda mengikut, tak jadi apa. Selepas dah settle apa semua tu, diorang pun masuk tidur. Dan sewaktu masuk tidur ni lah, ada lagi satu kejadian yang menimpa si Husin ni. Allahu Akbar. Sewaktu Husin ni tengah nak cuba lelapkan mata bersama abang dia dekat dalam bilik tu, abang dia tidur di belah kanan. So Husin ni pada awalnya dia tidur macam biasalah, dia baring macam biasa kan. Tiba-tiba dalam masa nak lena tu, Husin ni terdengar satu suara. Suara tu seolah-olah memanggil dia. Psst, psst. Time ni Husin dah macam nyenyak, tak nyenyak dah. So dia tak buka mata lagi. Dia terus macam bang, dah lah bang. Sebaik saja tu dia dengar lagi sekali. Psst, psst. Pada masa ni Husin dah mula rasa lain macam. Dia dah buka mata dia perlahan-lahan. Bang, kenapa tu bang? Bunyi apa tu? Sebaik saja dia tengok Wak Long ni. Dia tengok keadaan Wak Long dah lena dah. Orang cakap dah tidur mati dah. Dengan mulut tenganga dia terbongkang je kan. Tidur dekat sebelah si Husin ni. Tapi pada masa ni Husin masih dengar lagi suara yang memanggil dia tu. Psst, psst. Dan disebabkan terlalu takut, dia pun mengiringkan badan dia sambil cuba mengejutkan abang dia ni, Wak Long ni. Bang, bangunlah bang. Bang, janganlah bang, tak lawak bang macam ni bang. Ada bunyi pis-pis pula. Dah lah bang kan. Disebabkan terlalu takut tu, sebab suara tu bila dia amati betul-betul bukan keluar daripada mulut abang dia, si Wak Long ni. Tetapi suara tu seolah-olah dekat belakang dia, yang tengah pis-pis dia tu. Dia dah memang takut gila dah. Dan disebabkan tak nak tengok punya pasal, dia ambil sebelah tangan dia, dia pun cubalah mencapai. Agak-agak dia nak rasa ada orang ke tak kan. Sebaik saja dia tengah syok meraba-raba nak tengok belakang dia ada apa-apa ke, tiba-tiba si Husin ni laju-laju tarik tangan dia. Lepas tu terus cakap kat Wak Long ni, bang, ya Allah bang, saya sentuh rambut bang. Tetapi Wak Long ni tak sedar. Wak Long ni tidur relax, berdengkur macam biasa je kan. Dan pada masa ni Husin dah memang astagfirullahalazim, ya Allah, kenapalah aku kena macam ni. Sebab dia dah tak tahan, terlalu takut. Abang dia pun lena sangat, tak sedarkan diri. Dia cepat-cepat bangun, keluar daripada bilik tidur dia tu. Dan alangkah terkejutnya si Husin ni. Sebaik saja dia keluar daripada bilik tu untuk pergi ke area ruang tamu, tiba-tiba guys, dia ternampak susuk tubuh Wak Long yang merupakan abang dia ni tengah tidur di atas sofa dekat ruang tamu tu guys. Dan sebaik saja dia nampak abang dia tengah tidur dekat sofa tu, dia dah rasa astagfirullahalazim. Air mata dia dah mula mengalir dah sebab terlalu takut. Ya Allah, abang, apa abang buat pula kat sofa ni? Sambil dia cakap tu, perlahan-lahan dia pusingkan kepala dia untuk memandang apa yang berada di dalam bilik. Alangkah terkejutnya si Husin ni. Apa yang ada dekat dalam bilik dia tu, dia nampak ada 2 susuk tubuh pocong guys, tengah baring dekat atas katil dalam bilik tu. Pada masa ni Husin terus pengsan tak sedarkan diri. Keesokan paginya dia dijaga oleh abang dia Wak Long ni. Dan sebaik saja dia sedar, Wak Long ni terus marah si Husin ni. Wak Long cakap, itulah dik, aku dah pesan. Ya Allah, engkau sampai demam-demam ni. Semalam kau tak mandi kan? Engkau basuh kaki je kan? Aku dah pesan Sin. Lain kali kalau ada apa-apa benda pelik, kalau kita dah lepas uruskan jenazah,
kena mandi Sin. Kalau tak, inilah yang berlaku. Tak pasal. Ya Allah, kau sampai demam macam ni. Janganlah. Aku ni dah lah ada kau je. Dah kalau kau meninggal ya kan, siapa nak urus kan? Allahu Akbar. Engkau ni dah banyak kali dah arwah ayah pesan. Dah pokpek-pokpek lah. Pokpek apa semua. Dan Alhamdulillah, Husin ni cuma demam seminggu je. Selepas kejadian tu, mulalah heboh. Sebab terbongkarnya perbuatan sewaktu Mak Lijah ni hidup, iaitu perbuatan sihir dia ni dah mula diketahui oleh penduduk kampung. Dan itu telah menyebabkan anak-anak Mak Lijah ni lah yang terpaksa menanggung percakapan orang-orang kampung yang arwah mak korang ni memang orang tak baik, memang kaki sihir. Jadi itulah saja guys, kisah Mak Lijah yang merupakan kaki bebel penyihir, fitnah orang. Na'udzubillah, kita minta segala-galanya dijauhkan daripada kita. Perasaan hasad, dengki, aku boleh cakap Mak Lijah ni complete package lah. Hasad, dengki ada, fitnah orang ada, suka ambil tahu ala orang, sihir pula lagi. Allahu Akbar. Walaupun Mak Lijah tu macam tu, satu lagi pengajaran yang kita boleh ambil. Tak kisahlah orang tu apa yang dia lakukan, baik atau buruk sewaktu dia hidup, kita tak mampu ataupun kita tak bolehlah mengambil kerja Tuhan. Janganlah sesekali bila orang tu dah tak ada, kita pula yang mengupat dia. Biarlah Allah yang tentukan. Kita yang hidup ni cuba jadi umat yang terbaik kalau boleh. Jadi itulah saja hiburan untuk malam ni. Hiburan tu kisah seram. Kalau korang terhibur, tinggalkan like, jangan lupa share and subscribe. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Thank you guys. Bye bye.